أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita hadir ke Dewan Baitul Salam ni untuk sama-sama kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga sedikit usaha upaya kita hadir di malam hari ini Allah Ta'ala hitunglah ianya sebagai amalan saleh, dan dengannya kita senantiasa berharap dengan jalan inilah kita dipermudahkan untuk masuk ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah sebagaimana biasa jom sama-sama kita menyebutkan terlebih dahulu urutan huruf hijaiyah. Jadi saya sebutkan, kita ikut sama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, dan ini kita tak perlu bahas lagi dah. Jom kita sambung pada yang sepatutnya. Siapa tanda Ustaz Allah? Mengiqra' 2. 3 dah. Iqra' 3, muka surat 20. Baik, tolong buka masing-masing, tengok dekat atas sekali dia tulis Iqra' 3, muka surat yang ke-20. Okey, sebut sama-sama dengan saya. Azilu. Betul kan? Ha? Betul? Ha. Sama je kan? Okey, sekali lagi sebut sama-sama. Azilu. Yuziluna. فخلقه أجيز يجيزون وجعله أقيموا يقيمون ورسوله أفيضوا يفيضون صلاته أطيقوا يطيقون أمره أطيعوا يطيعون ما رأى أميتوا يميتون fi suhufi. Walau lancar tetapi tidak betul, maka jangan dilanjutkan, ulangi sehingga betul semua. Jadi kita berhajat dan berharap moga-moga pada muka surat ini sebelumnya dan selepasnya ni dapat baca betul-betul. Pasal kalau kita pandang rendah dekat Iqra' ni, takut-takut nanti baca Quran jadi salah juga. Baik, so dalam pelajaran muka surat 20 ni kita dapat tengok adanya mad asli dengan mad silah. Mad silah macam mana nak kenal, Izzat? Yang ada waw kecil tu. Tengok tu yang baris atas sekali nombor 3 tu. Fa khalaqahu, ada waw kecil tu. So itu dipanggil mad silah. Kalau dia bersambung kena baca 2 harakat. Tapi kalau dia tak sambung, waw tu langsung tak ada function. Fa khalaqah. Kalau nak berhenti dekat dia. Faham tak? Tapi kalau nak sambung, waw tu ada function, kena baca 2 harakat. Tak payah buka ke? Selamat. Okey, ramai-ramai. Kita baca azilu. 1, 2, 3. Azilu, yuziluna,
فخلقه أجيز يجيزون وجعله أقيم يقيمون ورسوله أفيض يفيضون صلاته أطيق يطيقون أمره أطيعوا يطيعون ما رأى أميتوا يميتون fi suhufi. So macam kita sebut tadi lah, ada mad asli dengan mad naqsilah. Baik, ambil muka surat terakhir sebelum baca Quran. Yakhafuna yasuquna layufuna yuhituna yudhi'una yuriduna faj'alu wa zalamu ladhuqu janahu lanudhiquhu fa'aqaruha manamiha khati'ina satajiduni ma'ishataha fatuba biyaminihi manazila idza qada warithina bijahazihi syaghafaha masyariqa. Still sama juga, maknanya dia nak kita bezakan mana panjang mana pendek. Ramai-ramai. Yakhafuna 1 2 3. Yakhafuna yasuquna layufuna yuhituna yudhi'una yuriduna faja'alu wa zalamu ladhuqu janahu lanudhiquhu fa'aqaruha manamiha khati'ina satajiduni ma'ishataha fatuba biyaminihi manazila idza qada warithina bijahazihi syaghafaha masyariqa. Ada soalan tak? Mudah tak? InsyaAllah nanti pada pertemuan akan datang kita akan sambung pada muka surat yang berikutnya 22. Baik, tutup kita punya buku Iqra dan kita sambung pada bacaan Al-Quran Al-Karim. Hari ni sambung surat apa Syekh? 94 ayat yang ke 100. Romai. Jumpa dah. Ayat second last. Ayat yang kedua terakhir daripada muka surat 94. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Sekali lagi. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Kita dengar setiap orang baca dua ayat ni, insya-Allah mula kita ambil manfaat daripadanya. Tak muslimat dulu lah kot. Okay, tayyib, barakallahu fikum. Boleh? Malu? Baik, ramai-ramai baca A'udzubillah dan juga wa may yuhajir. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Baik, kita ambil manfaat daripada pembacaan di malam hari ini. Pada ayat yang ke-100 dalam surah An-Nisa ini, Allah Azza wa Jalla nak menampakkan kepada kita berkenaan dengan betapa luasnya kasih sayang Allah, betapa besarnya pengampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja di kalangan kita pasti akan melakukan kesalahan. Maka di sini Allah Taala tutup ayat ke-100 dengan ucapan wa kanallahu ghafurur rahima. Ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuma dalam hidup ni memang Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita ni, setiap orang ada ujian yang pelbagai. Ada orang diuji tak sihat. Ada orang diuji duit tak cukup. Ada orang diuji dari sudut kekeluargaan. Isteri ke, suami ke, anak-anak ke, dengar cakap tak dengar cakap, melawan jiran-jiran ke. Siapa pun kita akan tempuh ujian. Sebab ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini Allah Taala kata wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Dalam hidup ni tak boleh duduk statik. Dia kena keluar. Tapi ada orang keluar ke jalan maksiat.
Tapi dalam ayat ni Allah kata dia keluar untuk berada di atas track Allah, jalan Allah, macam kita dah buat malam hari ni. Kata Allah Ta'ala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Nescaya kalian akan mendapatkan orang yang keluar berjalan di jalan Allah Ta'ala ni, dia akan dapat di atas muka bumi ini muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan bertemu dengan rezeki yang banyak, dan juga dia akan bertemu dengan harta yang bertimbun. Sebenarnya muraghama ni dia maksud macam harta yang tersorok. Kita panggil apa tu dalam bahasa Inggeris tu, macam treasure hunt tu kan. Kita akan jumpa harta yang banyak. So Imam Syafi'i kata, kalau kita ni hanya duduk setempat sahaja, aku dapati air yang statik tersebut mudah tercemar dan mudah rosak. Sebab tu Imam Syafi'i juga kata, aku dapati air yang mengalir itu sifatnya sihat dan memberi manfaat. So kita ni kalau nak bagi manfaat pada orang, tak boleh duduk setempat je. Kita kena keluar jalan. Cuma bila keluar tu nak kena cari jalan Allah. Cari jalan yang diredai. Macam contoh kita keluar pergi cari kerja, selesaikan kerja. Tak kisahlah Grab ke, Foodpanda ke, kerja mengajar ke, kerja buat bangunan ke, kerja engineer ke apa. Selama mana jalan tersebut nak duduk atas jalan Allah Ta'ala, kita akan dapat muraghaman katsira, harta yang banyak, kebahagiaan yang luas, wasa'ah. Tapi kalau kita statik je, kita akan rasa dunia ni sempit. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, dan barang siapa yang keluar daripada rumahnya dalam kerangka dia nak berhijrah di jalan Allah, dia niatkan keluar rumah tu lillahi ta'ala, thumma yudrikhul maut, tiba-tiba dalam perjalanan mati, accident, na'udzubillah, ataupun memang takdir Allah tercekik ke, tapi dia nak datang mengaji macam kita nak datang pada malam hari ni, tapi Allah Ta'ala takdirkan dalam perjalanan tu dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Di sini Allah nak bagi tahu betapa baiknya Allah. Allah kata, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Nampak tak? Sebab itu kita dalam hari-hari kita, selain daripada tajdidut taubah, kita dianjurkan untuk tajdidun niyyah. Selain daripada memperbaharui taubat, yang kena istighfar sehari berapa kali? At least 100, at least 70. Tapi Nabi kata antara 70 sampai 100 tu lah. So siapa boleh buat 70, siapa mampu buat 100, maka buat 100. Selain daripada tajdid taubah, kita kena tajdidun niyah. Apa maksud tajdidun niyah? Memperbaharui niat. Hari ni aku nak jadi lagi baik. Hari ni aku keluar, aku harap aku jadi lebih soleh. Aku harap aku dapat manfaat agar aku dapat sebarkan manfaat pada orang lain. Yang tu dipanggil tajdidun niyah. Kena ada rasa macam tu. Sebab Allah Ta'ala kata, kalaulah niat kita tu lurus kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mati di atas jalan tersebut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah dah tetapkan. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala pun sebut, aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang. Habis satu part. Kita pergi part yang kedua. Allah Ta'ala tunjukkan lagi kasih sayang yang tak bertepi kepada kita. Wa idza darabtum fil ard, andai kata kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, falaisa alaikum junah an taqsuru minas salah, langsung tak jadi salah kalau kalian nak pendekkan solat. Inilah dia ayat ataupun dalil boleh jamak qasar ataupun boleh qasar solat. Syarat dia Allah kata darabtum fil ard, kena berjalan, ada asar perjalanan. So hari baru-baru ni pun kita tengok lah, ada orang dia macam bertelagah balik berapa marhalah, yang 2 marhalah tu berapa km. Yang Johor pula baru kata 81. Sebelum-sebelum ni kita belajar mungkin 90, 92.5 dan seterusnya. Tapi poin utama dia adalah melakukan perjalanan. So 2 marhalah tu mungkin dia punya, apa kita panggil tu, bukanlah tips, maksudnya nak bagi tahu antara syarat-syarat yang memperbolehkan kita untuk apa, qasar salat ni ataupun jamak salat ni adalah keluar 2 marhalah. Tapi kalau kita pergi lebih luas lagi, kurang daripada 81 tu pun ada je pendapat. Pasal sebahagian berpendapat ketika Nabi keluar daripada Mekah sampai ke Mina, Nabi dah start jamak, atau Nabi dah start qasar. Nampak tak? Tapi ini perbezaan pendapat lah. Mungkin sebahagian di kalangan ulama' mutaakhirin, mereka tak naklah kita ni sikit-sikit jamak, sikit-sikit qasar, sikit-sikit jamak, sikit qasar. So mereka pun letak had macam 2 marhalah tu. So adalah 81 ke sampai 90 tu lah. Yang penting jangan bergaduh bab tu.
Di sini Allah nak nampakkan kasih sayang Allah. Allah nak mudahkan kita. Falaisa alaikum junah an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Sekiranya kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, maka boleh pendekkan solat. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, dan Allah pun bagi tahu sesungguhnya orang-orang kafir bagi kalian merupakan musuh yang nyata. So kita pun tertanya-tanya, Ustaz, ayat ni jelas, makna katanya kita boleh qasar kalau ada peperangan dengan orang kafir, kita takut baru boleh qasar. So kalau tak ada peperangan, boleh ke tak boleh? So kalau kita tengok dekat yang warna hijau kat bawah sekali tu, dia ceritalah. Daripada Ya'la bin Umayyah, dia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Al-Khattab mengenai ayat yang berbunyi falaisa alaikum junah an taqsuru minas salat in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Sementara manusia saat ini berada dalam kondisi aman macam kita hari inilah. Maksudnya bukan dalam keadaan peperangan. Maka Sayyidina Umar pun menjawab, sungguh aku juga merasa hairan tentang ayat ini sebagaimana kamu. Lalu kutanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengqasarkan salat adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh kerana itu, terimalah sedekah darinya. Hadis riwayat Muslim. Nampak tak? So dekat sini terpakailah, ada perang ke, tak ada perang ke, asal ada asar perjalanan sahaja. Kita mungkin bawa beg, kita mungkin beli makanan, kita nampak asar kita nak meninggalkan kampung kita, maka dibenarkan untuk qasar. Jelas tak? Sama ada perang ataupun tak perang. Ada kesan sahaja kita ni nak keluar daripada kampung kita. Tapi kalau kita patah balik kepada dua marhalah tadi, makna kata kena lebih jugalah. Tapi menurut guru kami, kalau ada kesan nak keluar sahaja pun, maka dah boleh qasar dah. Faham tak? Menunjukkan kesan. Memang kita bukan pergi, macam mana nak cakap, ada kesan lah, makna kata memang pergi nak bercuti, nak berjalan dan semisalnya. Tak bermalam. Selama mana dia keluar daripada tu kampung dia, boleh je lah. Kan inilah sedekah yang Allah Ta'ala bagi. Cuma gitulah, kalau kita duk rasa benda ni kalau bercerita pada orang menyebabkan pertelingkahan, so kita buat tapi jangan ceritalah. Faham? Kita sendiri yang merasakan diri kita musafir ke tak? Kita yang tahulah kita musafir ke kita tak musafir. Tapi kalau cerita dengan orang-orang tak faham, dia orang pasti akan berbalah, boleh tak boleh, boleh tak boleh, dan akhirnya ada benda macam tu lah. Agama ni dah terang dah. Cumanya sebahagian orang cara dia faham tu berbeza-beza. Dalil agama ni. Faham tak? Jadi menyebabkan kadang-kadang isu tu tak payah bergaduh pun, tapi jadi pergaduhan juga. So sebab itu, menjadi ahli ilmu sepatutnya kita punya hati dan jantung ni terbuka luas lah. Dada kita ni tak sempit. Macam kita tengok orang angkat takbir lah, ada letak kat atas dada, atas pusat, bawah pusat, kita tak rasa nak gaduh pun. Tapi sebagian orang, dia tengok orang angkat takbir letak atas dada ni. Ada satu ustaz yang dekat Malaysia ni lah kan, dia boleh kata apa, satu atromen, tapi ada satu lagi ustaz yang sangat ekstrim. Dia kata apa, malam tu dia punya kuliah maghrib, ada orang sampaikan pada saya dekat Ampang. Ustaz tu kata, lepas dia semayang Ba'diyah tu, dia naik atas mimbar, dia kata, permulaan selepas dia puji Allah, selepas dia selawat kepada Nabi, dia kata, saya tak sangka malam hari ni saya semayang sebelah setan. Ayat dia tu. So orang-orang pun macam, awak ni semayang sebelah setan, siapa pula? Ada ke patut orang sebelah setan tengah tahiyat jari dia gerak-gerak macam tu? So dia terus mengandaikan dan juga mencop orang yang semayang dalam posisi jari dia gerak-gerak macam tu, dia kata, syaitan. So tak boleh jemaah sekalian, sebab benda tu orang kalau dibekalkan ilmu, dia bila melihat benda tersebut, dia nampak perbezaan kefahaman dan pendapat. Tak sepatutnya dia terus bagi cop. So bahayalah jemaah sekalian. So kita tak nak jadi ekstremis lagu tu. Kita belajar untuk makin dekatkan diri dengan Allah dan makin melunakkan hati. Kita bukan belajar untuk menjauhkan antara kita dengan Allah, bukan pula untuk memperkeraskan hati, nak gaduh dengan orang. La. Moga-moga Allah Ta'ala beri taufik dan juga rahmat kepada kita atas setiap pengorbanan dan usaha yang kita lakukan. Jangan berhenti berdoa, jangan tinggal salat. Seberat apapun ujian, salat itulah sebenar-benarnya tanda kita ini bergantung pada Allah. Tapi kalau dah tinggal semayang, habis
Kan memang tak akan aman. Tak akan aman. Saya tengok ramai dah kawan-kawan yang Allah Azza wa Jalla, kenalan-kenalan yang Allah bagi duit banyak, bagi harta melimpah-limpah, tapi asbab tak jaga semayang menyebabkan tak ada nur dan dia tak ada rasa bahagia. Walaupun dari mata orang ramai tu nampaklah rumah besar ke, kereta banyak ke, duit banyak ke, tapi asar tu tak ada. Kita tak apalah, bersyukur dengan apa yang ada. Dapat sehari dapat baca banyak ni, dapat faham macam ni pun kita rasa nikmat dah. Sebab Allah izin kita dapat berdamping dengan kalamullah. Allah Ta'ala a'lam. Soalan tak? Jadi untuk jamaah puasa ni kita perlu memang kena belajar. Kena belajar lah. Kenapa takut kalau tak belajar kita sembahyang tepi highway. Jalan. Oh betul. Sebagian orang ialah dia betul kan, macam kita tengok nak balik kampung kan, kadang-kala pasal dia tak belajar jamak qasar, dia tak tahu boleh menghimpun ke ataupun tak boleh menghimpun ke. Kadang-kala dia punya break emergency di tepian highway tu, kemudian dia solat, satu sudut nampaklah macam dia baguslah jaga solat, tapi sebenarnya ada mudarat juga kat situ kan. Tapi apa-apa pun macam tadilah, kena keluar menuntut ilmu dalam posisi kita ni nak makin dekat dengan Allah. Jadi ibadat-ibadat juga, tapi jangan sampai ganggu orang kan. Macam kita tawaf tu kan, kita tengok ada orang jerit-jerit berdoa, nampak macam yelah satu sudut bagus dia doa ramai-ramai, tapi satu sudut kacau orang, so tak kenalah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.